Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Adira binti Maknur sebagai moderator pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan membuat satu sesi temu bual bersama Cikgu Khairul Azani untuk PB EDUP 3093 tugasan 2. Okay. Pada pagi ini saya Atira sebagai moderator anda semua dan juga mempunyai dan bersama panel-panel kita pada pagi ini iaitu Nur Aisyah Aqila binti Rosli, Nur Amira Syahira binti Suhaimi dan Intan Sofia binti Lahadi. Dan juga bersama cikgu yang akan kita temu bual pada pagi ini iaitu Cikgu Khairul Azani bin Sikandar Han. Okey, boleh perkenalkan diri Cikgu Khairul? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada moderator Cikgu Atira, kemudian anak-anak cikgu-cikgu lain yang ada sebagai yang turut terlibat, Nur Aisyah Aqila, Nurul Amira dan Intan Sofia. Okey, saya seperti yang nama saya telah diberitahu oleh Atira. Nama saya Muhammad Khairul Azani bin Sikandar Khan. Apa lagi? Saya orang Melaka. Ya, adik-beradik 3 orang, anak sulung daripada 3 orang adik-beradik itulah. Dan saya dibesarkan di Melaka, dipostingkan di negeri Pahang Darul Makmur. Sampailah ke hari ini. Okey. Okay, Cikgu Khairul, terima kasih atas pengenalan diri. Okay, seterusnya kita akan pergi ke sesi temu bual kita. Okay, jadi saya beri kepada panel kita yang pertama iaitu Intan Sofia untuk bertanyakan soalan kepada guru kita pada pagi ini. Okey. Selamat pagi Cikgu Khairul. Saya selamat pagi. Selaku panel pertama. Jadi, ini soalan saya. Cikgu dah mengajar berapa lama Okey, terima kasih Intan Sofia. Berapa lama tu? Saya dipostingkan pada tahun 2010, tanggal 27 September. Dan 27 September yang baru ni, genaplah 13 tahun saya berkhidmat sebagai pendidik. 13 tahun. Saya ada lebih kurang dalam 22 tahun lagi untuk berkhidmat. Lama Masih jauh lagi lah perjalanan tu. Okey, terima kasih untuk soalan, untuk jawapan dan soalan yang ditanyakan oleh panel kita yang pertama pagi ini. Okay, seterusnya saya akan serahkan kepada panel kita yang kedua iaitu Amira Syahira untuk bertanyakan soalan kepada guru kita pada pagi ini. Hari ini kita bersama dengan cikgu yang memang cukup berpengalaman lah. Lagi-lagi dari segi bidang seni, bidang PSB. Jadi soalan saya lah kan, boleh tak macam cikgu ceritakan sikit pencapaian akademik dengan kurikulum cikgu supaya kita orang boleh tanya lagi lah soalan-soalan lain macam mana nak aru-aru ni perjalanan jadi cikgu lepas-lepas ni, ceritalah. Okey, kalau nak cerita ni panjang lah sikit kan. Okey, terima kasih Cikgu Amira. Okey, kalau nak cerita dari segi kejayaan ni sebenarnya banyak sebenarnya. Dalam 13 tahun tu banyaklah kejayaan yang saya kecapi. Dari segi koko, saya merupakan seorang guru kadet di sekolah. Okey, dan saya juga seorang pengurusi teknik atau dikenali sebagai PT.
daerah, dan banyak dah saya bawa kadet-kadet saya ke peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah, peringkat kebangsaan, dan dah banyak mengecapi kejayaan lah. Okey. Kemudian dalam masa yang sama juga saya juga tidak lari daripada bidang kita, bidang seni sendiri. Saya sebenarnya pernah membawa pelajar-pelajar ke peringkat kebangsaan dalam pertandingan nyanyian. Pelajar saya ada 2, 3, 4 orang yang kita bawa pertandingan nyanyian sehingga peringkat kebangsaan, yang pencapaian yang tertinggi pun kita pernah dapat nombor 5 kebangsaan. Kalau dalam kadet tu nombor 2 kebangsaan untuk 2 tahun berturut-turut sebelum kita PKP. Itu kejayaan dalam bidang koko lah. Di peringkat daerah memang alhamdulillah lah pun memang banyaklah yang kita mengecapi kejayaannya. Okey, untuk akademik, kejayaan paling manis untuk subjek pendidikan seni visual pada tahun 2018, 19 dan 2020. 2018 untuk subjek seni SPM, buat pertama kalinya kita telah nombor 1. Kita duduk dalam ranking nombor 1 dalam daerah dengan GPS 2.0 tak salah saya, untuk subjek SPM, pendidikan seni visual. 2019 nombor 1 lagi dalam daerah, kita dapat 1.86, tak salah saya dah 8 lebih lah belakang tu. Dan 2020 waktu kita punya moderator Atirah, zaman dia waktu tu, geng-geng dia memang sangat bagus, sangat struggle. Saya memang tak boleh lupa lah. Itulah kenangan saya. Kalau nak cerita kenangan, itulah kenangan yang masih terpahat sampai hari ini. Dia apabila saya dipostingkan di sekolah, arahan dia mudah saja. Cikgu, pengetua cakap, kita kat sini guru seni dah penuh. Alamak, guru seni dah penuh. Sebabkan kita diajar untuk mengajar pendidikan seni, kan. Tapi pengetua cakap, okey, saya nak awak mengajar sejarah. Saya cakap sejarah tak ada masalah, boleh je, kan. Dan satu lagi subjek. Subjek apa? Kan, awak rasa subjek apa yang saya dapat? Subjek yang saya dapat tu ialah subjek ERT, ekonomi rumah tangga. Yang mana ERT tu hanya cikgu perempuan lah, kan. Jadi bila kita pergi berkursus di meeting ke atau kursus di PPD, saya seorang je cikgu lelaki mengajar ERT. Malu ke tak malu, kita terpaksa hadap. Tapi pengalaman saya mengajar ERT tak lama, sekejap je. Dalam lebih daripada 6 bulan lah sebelum diorang masuk PMR. Lepas tu datang baru ada cikgu baru. Saya punya kenangan ni ada diabadikan dalam buku Aku Guru Novis. Atirah boleh cari. Kemudian jadi sangat lah kata kenangan. Selain pada kejayaan budak-budak Atirah, saya tim sejarah, tim BM, kita berjaya memperolehi semua lulus, bukan semua lulus lah, mendapat sijil kan. Bila SPM kita kena lulus sejarah dengan BM, kan, untuk seorang pelajar OKU yang mengalami masalah pembelajaran. Nama pelajar tersebut ialah Ibrahim, kan. Ibrahim Beshawak, kan. Ibrahim. Betul. Ibrahim tu dia ada masalah pembelajaran. Daripada dia sekolah rendah, dia tak pandai membaca. Dia pandai, betul-betul pandai membaca, dan dia faham apa dia baca. Sebenarnya tak faham sangat pun. Kan. Tak salah saya masih dia tingkatan 4. Dan tingkatan 5 dia nak duduk SPM. Dia dapat result dia ambil 6 subjek tak salah saya.
saya kecualikan dia ambil PSB. Saya tak nak dia stres. Budak macam dia, kita tak bagi dia stres lah kan. Jangan stres. Kita nak bantu dia untuk dia kalau dapat lulus, dan kita nak bantu dia kalau boleh dia sambung belajar. Sebab bila dia sambung belajar, dia ada kad OKU, duit dia bulan-bulan tu masih boleh diteruskan. Jadi saya KIV-kan dia untuk buat seni. Kita fokuskan kepada beberapa subjek yang boleh dia lulus. Alhamdulillah daripada 6 subjek itu dia gagal 2 saja. Dia gagal subjek, tak salah saya, matematik dengan bahasa Inggeris. Yang lain dia lulus, dan subjek yang tertinggi dia subjek saya lah, subjek sejarah. Dia dapat C campur. Nak cerita mengajar si siapa Ibrahim ni sebenarnya banyak dia punya apa cabaran-cabaran dia. Okey, setakat ni dulu. Okey, kita sambung. Okey. Ada soalan lain? Okey, terima kasih Amira untuk soalan dan jawapan yang diberikan oleh Cik Khairul. Seterusnya kita beri kepada panel kita yang ketiga, iaitu Nur Aisyah Aqilah binti Rosli untuk bertanyakan soalan kepada cikgu kita pada pagi ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada moderator kita yang lagi cantik pada hari ini. Okey, Cikgu Khairul. Memandangkan cikgu dah cerita macam-macam dah pengalaman kerja yang cikgu rangkum sebelum ni. So, saya tanya, macam mana cara cikgu yang boleh didapatkan sebagai guru cemerlang? Dari segi apa? Apa cikgu buat dan apa cikgu amalkan dalam prinsip cikgu? Okey, cara. Dia kata guru cemerlang tu sebenarnya pada saya siapa-siapa pun boleh cemerlang kan. Ini dalam terms konteks, kalau kita bercakap atas konteks guru cemerlang. Siapa-siapa pun kalau nak cemerlang boleh cemerlang. Tak perlu kita dinobatkan atau kita memohon sebenarnya. Okey, macam mana? Dia sebenarnya lebih kepada macam mana saya mengekalkan momentum saya sebagai seorang guru kan. Biasanya seorang guru apabila dia posting, waktu tu dia akan bersemangat sebab guru baru, tapi makin lama makin akan kurang bersemangat. Okey, untuk guru-guru baru, okey, khususnya untuk kamu semua yang akan berposting mungkin dalam 3-4 tahun lagi. Okey, sebenarnya nak jadi bagus, okey, yang pertama sekali kita doa lah. Kita doa kita buat, okey, bukan untuk diri kita saja. Kita doa untuk anak-anak murid kita. Kita doa untuk ibu bapa kita, untuk para guru kita, untuk siapa-siapa saja yang terlintas, kita berdoa. Yang pernah menjadi guru kita, sebab mungkin dengan asbab mereka, ilmu yang kita dapat hari ini kita boleh guna pakai untuk membantu anak-anak pelajar kita. Okay, kita doa anak-anak pelajar kita supaya berjaya. Lepas tu kita usaha. Kita usaha, dan yang paling penting kita usaha secara istiqamah. Usaha secara istiqamah. Maksudnya kita jangan mudah mengalah. Jangan mudah orang kata lari daripada landasan. Kita di IPG ataupun di universiti kita telah diajar, kita telah diterapkan dengan falsafah pendidikan, kita dah diterapkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, pendidikan guru. Contoh macam falsafah pendidikan kebangsaan, kita kena usaha. Dia kata ada terms ayat kat situ, dia kata kalau kita baca, pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan. Secara berterusan. Tu ayat tu. Kita pegang kepada tu. Jadi pendidikan ni dia tidak akan jadi kalau tak ada dua hala. Mesti ada pelajar dan mesti ada guru. Jadi kita sendiri letakkan diri kita sebagai guru, kita kena usaha kita berterusan. Itu yang saya bawa kepada konsep istiqomah tadi.
kita teruskan untuk perkembangkan potensi pelajar kita. Sebab saya percaya dan saya yakin Allah itu telah menjadikan manusia ini ada rezeki masing-masing. Walaupun yang tadi saya cakap, saya pernah mengajar pendidikan khas, budak khas tu, hingga dia lulus, tu dia, kita percaya. Tuhan itu maha adil, Tuhan itu maha kaya, dia akan bagi. Setiap orang ni dia ada potensi dia. Jadi kita jangan pilih bulu, jangan pilih bulu. Cuma kita kena varietikan cara kita mengajar. Kita kena lihat potensi dia macam mana. Bila sekolah rendah, kamu tak boleh guna perkataan yang sama seperti sekolah menengah. Sekolah rendah ni dia kena banyak tarik, banyak memujuk kan. Macam rumah saya banyak memujuk anak-anak pelajar dia. Okay. Sebab sekolah rendah itulah dia. Cikgu yang penyayang, cikgu yang disayangi. Tapi sekolah menengah dia beza sikit. Cikgu garang tu yang disayang. Tadi cerita pasal istiqamah. Okay, kita istiqamah. Okay, jadi cikgu ni macam-macam cabaran lah. Cabaran yang paling utama apa dia? Kita nak memanusiakan manusia. Bila kita nak manusiakan manusia ini, kita ada campur tangan daripada mak ayah, kita ada campur tangan daripada pihak-pihak lain. Okey, mak ayah sangat penting. Mak ayah sangat penting. Sebab tu di sekolah kita ada persatuan ibu bapa dan guru. Kita rapat dengan family student kita. Kita kenali macam mana saya harungi cabaran ni. Saya rapat dengan family saya. Dengan family pelajar. Saya kenal family tu latar belakang dia macam mana. Okay, dari segi berapa orang adik-beradik kita kenal. Okay, senang untuk kita berinteraksi. So hari ni kita ada sarana ibu bapa. Libatkan mak ayah dalam apa saja program. Lepas tu seterusnya kita enjoy dengan kerja kita. Kadang-kadang saya tak nafikan, kadang-kadang bila kita akan ada rasa bosan, akan ada rasa stres. Jadi macam mana kita nak enjoy? Sedangkan rasa bosan tu ada kan. Asyik buat perkara yang sama, asyik melukis kan. Okey, kita arahkan kita punya rasa bosan tu ke arah benda yang lain. Macam tu yang saya banyak arahkan rasa bosan saya tu ke arah cadet. Saya bawa budak-budak seni saya juga. Kita nak rapat dengan diorang, saya bawa budak-budak seni saya berkawat, kita buat aktiviti luar bilik belajar. Tak semestinya kita mesti duduk 24 jam dalam bilik belajar. Kita bawa pergi keluar, ajak main masak-masak. Kan nampak perkara itu macam remeh je kan, tapi sebenarnya kita alihkan emosi. Dia orang pun rasa bosan juga. Hari-hari tengok muka saya ya kan. Atira, hari-hari tengok muka saya. Atira lagi. Rasa bosan. Kan? Jadi kita arahkan ke tempat lain. Kita bawa dia untuk dia pun salurkan rasa bosan tu ke arah benda-benda lain lah. Sebab tu pentingnya adanya co-curriculum. Okay. Kemudian dalam kelas sendiri guru kita kena jadi seorang pelakon yang hebat. Pelakon yang hebat. Ada kalanya kalau kita tengok pelajar kita kuyu je tak semangat, kita jadi tegas. Kan? Kita boleh jadi pelawak dalam kelas. Kita boleh jadi apa saja yang boleh kita jadi. Okey, bila masuk tingkatan 6, cara saya rapat dengan pelajar lain pula. Saya tak ada dah macam sewaktu saya mengajar arus perdana. Ada je masa saya ajak anak-anak tingkatan 6 saya pergi bersukan. Kadang-kadang kita keluar, ada masa keluar mengetes sama-sama. Kan? Tapi cikgu lah keluar duit, biasalah tu.
kan. Kata barulah kita rapat dengan dia orang. Okey. Bila pelajar kita rapat dengan kita je, dia tak ada rasa ada gap dengan kita, so dia akan rasa malu. Kalau tak siap kerja kita, dia malu. Dalam masa kita, orang kata, sambil menyelam minum air lah, kita tarik hati dia, dalam masa yang sama kita bagi dia kerja. Kita bagi buat latihan, tarik hati balik. Apabila dia susah hati, kita tarik balik hati dia. Makin lama makin okey lah. Satu, yang paling penting ialah kerjasama. Kerjasama itu yang saya nak terapkan pada awak. Kerjasama. Kerjasama yang macam mana? Kerjasama, nanti bila kita dah posting, perkara pertama yang kita kena buat ialah kita kena kenal. Bawa diri kita kenal semua guru, semua staff. Tak kira lah daripada makcik-makcik cleaner tu, makcik kantin, semua kita akan kenal. Kan? Makcik cleaner sampailah ke bos. Bos memang kita akan kenal, tapi makcik cleaner tu. Sebab apa? Sebab setiap warga sekolah, individu yang ada dalam sekolah ni, semua dia ada fungsi yang tersendiri. Dia ada fungsi. Kalau tak ada makcik cleaner tu, tak berjaya lah. Takkan berjaya. Makcik cleaner tu lah tugas dia, walaupun kita nampak dia cleaner, tugas dia tu membersihkan kawasan, membuatkan saya boleh mengajar pelajar saya kawat. Bayangkan kalau kawasan kotor ke apa kan, tak selesa juga kan. Sebab tu makcik cleaner tu penting. Dengan kita baik dengan makcik cleaner tu, ni bagi contoh lah, saya dapat menjalankan tugasan kerja khusus dengan baik. Dia tolong bersih kawasan luar, bengkel dan sebagainya. Sebab tu saya kata kerjasama sangat penting. Masing-masing ada fungsi masing-masing. Sama juga dalam seni. Dalam bidang seni, cerita pengalaman saya dalam bidang seni, saya hanya ambil pelajar-pelajar ni masih tingkatan 4 dengan 5. Tapi bagaimana pula tingkatan 1, 2 dan 3? Balik kepada falsafah pendidikan kebangsaan tadi, kita dah kata ada terms ayat dia, potensi individu ni berlaku secara secara berterusan, jadi dia tidak akan terjadi dengan sendirinya pada tingkatan 4 tu. Dia berterusan selepas dan berterusan sebelum itu. Sebelum itu mungkin daripada tingkatan 1, 2 dan 3. Jadi dengan ada kerjasama dalam panitia yang bagus, kalau di peringkat sekolah menengah ni tak ramai cikgu pendidikan seni visual. Jadi pada tingkatan 1, cikgu lain yang akan mengajar. Saya tak mengajar. Jadi kalau tak kerjasama dan cikgu tadi tidak ada basic untuk mengajar seni, sudah tentu dia akan mengajar mengikut sembrono je kan. Jadi bila ada kerjasama, kita membantu kita, walaupun yang tingkatan 1 tu cikgu tu mungkin lebih berpengalaman daripada kita, tapi dalam bidang lain umur dia lebih tua daripada kita bantu dia untuk mengajar pendidikan seni, apa fokus kita nak buat. Okey, kemudian dia berjaya menjadikan pelajar tu bolehlah dalam bidang pendidikan seni, dan bawa kepada tingkatan 2 cikgu lain pula, masih lagi kita kerjasama, tingkatan 3 pun cikgu lain juga, dan usaha itu secara berterusan melalui kerjasama kan, sampailah saya ambil tingkatan 4, saya dah tak ada masalah yang sangat besar, dan bawa ke tingkatan 5, alhamdulillah keputusan yang baik, dan pelajar boleh bergerak sendiri, memilih. Contoh macam mungkin ke tingkatan 6, di tingkatan 6, cikgu tingkatan 6 pun tak ada masalah lah. Jadi kerjasama tu, asas dia kerjasama. Sehinggalah dia secara berterusan sehinggalah ke peringkat universiti. Okay. Alright. Okey, terima kasih cikgu. Okey, untuk penutup kita, saya buka kepada panel-panel kita. Ada yang nak tanyakan soalan yang lain untuk kepada cikgu? Okey, Assalamualaikum cikgu.
Puan, Salam cikgu. atau ya. Okey, cikgu. Jadi saya nak tanya, kan cikgu kata cikgu asalnya daripada Fakulti Seni, Reka Bentuk. Lepas tu Ya. tiba-tiba Encik masuk ke bidang cikgu. Lepas Ya. tu daripada cikgu sekolah menengah pergi ke cikgu Form 6 pula. Sebab jadi saya rasa benda ni menarik lah. Jadi macam kalau saya sendiri pun ataupun kawan-kawan saya semua ada prinsip dia masing-masing kenapa dia nak jadi cikgu. Jadi kalau untuk cikgu sendiri, apa sebenarnya makna cikgu tu dalam diri cikgu lah. Cikgu cuba macam ni, macam kalau kan ada prinsip kan, ada beberapa perkataan. Jadi ibarat macam makna tu cikgu pegang satu ayat dalam hidup cikgu sebagai seorang guru. Macam tu. Apa makna seorang guru kepada cikgu? Okey. Okey, cikgu ni makna saya makna guru pada perspektif saya lah kan. Okey, sebenarnya daripada saya seorang designer bertukar menjadi seorang guru, saya punya kata poin utama saya ialah saya nak meneruskan, itu saya punya poin lah. Saya nak meneruskan apa yang telah dilakukan oleh cikgu-cikgu saya terhadap diri saya. Kalau saya tak teruskan, apabila cikgu saya meninggal, cikgu saya dah beberapa orang dah meninggal waktu saya masa saya di universiti, ramai yang meninggal. Yalah, sakit tua dan sebagainya. Jadi saya fikir kalau saya tak teruskan, siapa lagi nak teruskan? Kalau tak nanti apa ilmu-ilmu yang disampaikan oleh cikgu saya, cara dia mengajar. Cikgu-cikgu saya ni saya boleh istilahkan dia sebagai murabbi lah. Murabbi. Murabbi ni dia bukan letakkan cikgu ni sebagai kejaya. Pada pendapat saya lah. Walaupun jadi cikgu ni ilmu yang bermanfaat kita sampai, kalau kita tengok profession keguruan hari ni, kita jadi cikgu ni bukanlah kaya, tapi ada. Jadi kita banyak membantu anak-anak pelajar yang susah. Kita kadang-kadang keluarkan duit poket kita. Dan cikgu ni saya ambil kesempatan dekat sini, kalau boleh janganlah mengeluh. Jangan mengeluh. Sebab apabila kita mengeluh, pada saya nanti konsep murabi tu dah tak ada. Kita nak pegang kepada konsep murabi tu. Okay? Alright. Okay, terima kasih untuk segala nasihat yang telah diberi oleh cikgu. InsyaAllah kita orang akan adaptkan kat dalam diri kita orang, kat dalam diri kami sendiri untuk menjadi seorang yang pendidik yang cemerlang seperti cikgu kan pada suatu hari nanti. Okay, dengan ini berakhirlah sesi temu bual kita pada pagi ini. Terima kasih tidak terhingga kepada Encik Khairul telah meluangkan masa bersama kami pada pagi ini untuk melakukan sesi temu bual kita pada